غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. يا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما لازمين ومتلازمين على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita solat fardu maghrib secara berjemaah, alhamdulillah. Kemudian kita dapat duduk sebentar di antara waktu maghrib dan isya ini dengan kita mengisi ruang kesempatan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan kefahaman kita tentang agama, kerana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa yulhim rushdah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan berikannya kefahaman tentang ilmu agama, tentang agamanya, dan Allah akan ilhamkan kepadanya petunjuk kebaikan. Sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, penonton yang saya kasihi sekalian, para jemaah yang saya kasihi sekalian, di antara perkara yang diajarkan dalam agama kita ialah untuk menjaga hati. Kita kena jaga hati kita. Dan di antara perkara yang menjaga hati kita ialah yang saya nak bincangkan ataupun yang saya nak sampaikan perkongsian pada malam ini ialah al-muraqabah. Muraqabatullah. Apa itu makna muraqabah? Makna muraqabah ialah pemerhatian Allah, pengawasan Allah, pengawalan Allah, penelitian Allah. Terhadap siapa? Terhadap kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa makna muraqabah? Muraqabah ialah hiya dawamu ilmi al-'abdi wa tayaqqunihi bi ittila'illahi al-haqq subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Sentiasa merasakan, seorang hamba itu sentiasa dia merasakan dalam dirinya dan ia meyakini perasaan itu, perasaan apa? Perasaan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya, zahir dan batin. Perasaan ini penting. Kita rasa Allah perhatikan kita sentiasa. Zahir kita, maksudnya apa yang kita lakukan secara nampak, secara fizikal, secara amali kita buat apa, kita kena sentiasa rasa Allah tengok kita, zahir kita. Begitu juga batin kita, yakni yang tersembunyi dalam hati kita, atau yang bermain-main dalam pemikiran kita, yang bergerak-gerak dalam hati kita, dan yang bermain-main, yang bergerak-gerak dalam pemikiran kita. Itu makna muraqabah. Kita merasa dawamul abdi, maknanya sentiasa hamba itu merasa Allah memerhatikan dia. Kata Ibrahim Al-Khawwas, seorang wali, dia kata, al-muraqabatu hiya khulusus sir wal alaniyah lillahi azza wa jalla. Maksud muraqabah yang didefinisikan oleh Ibrahim Al-Khawwas ialah jernih dan telusnya segala perbuatan hamba ini, sama ada yang rahsia ataupun yang terang, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muraqabah. Nampak semua. Kita rasa Allah nampak semua? Nampak semua. Dan dalil yang menyatakan tentang muraqabah ni sangatlah banyak dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah sentiasa memerhatikan atas setiap sesuatu. Dan dalam surah yang lain, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan amat memerhatikan ke atas kamu. Jadi kita tak dapat nak lari daripada pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli sufi yang lain menyebut, Zunnun, dia menyebut ada seorang lelaki bertanyakan kepadanya, apakah yang boleh menyampaikan seseorang itu kepada syurga Allah? Dia tanya kepada Zunnun, wahai Zunnun, apakah perkara yang boleh memasukkan seseorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Lalu Zunnun menjawab dengan 5 perkara. Ada 5 perkara yang boleh memasukkan kamu ke dalam syurga Allah taala. Ringkasnya, yang pertama ialah istiqamah, tanpa ada sebarang helah ataupun cara-cara untuk mengelak daripada melakukan sesuatu perbuatan. Jadi istiqamah. Yang pertama adalah istiqamah, boleh membawa kepada syurga. Yang kedua ialah al-ijtihad, yakni bersungguh-sungguh. Laisa ma'ahu sahwun, maksudnya bersungguh-sungguh tanpa ada sebarang kelalaian dalam kesungguhan tu, tanpa kealpaan. Maksudnya kita tak lalai sikit pun, tak cuai sikit pun. Maksudnya bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah muraqabatullahi sirra wa alaniyah. Yang ketiga ni termasuk tajuk hari ni, iaitu sentiasa merasa diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sunyi ataupun dalam sembunyi atau secara rahsia dan juga secara terang-terangan. Sentiasa merasa diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam 5 perkara yang boleh membawa kepada syurga. Yang keempat ialah kita sentiasa mengingati mati. Ingatkan kematian, bahawasanya kita ni akan mati dan bersedia untuk menghadapi kematian itu. Sebab dalam hadis yang lain pun Nabi menyebut, al-kayyisu man dana nafsahu wal amal lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yang membawa maksud, orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa merendahkan dirinya dan melakukan persediaan untuk kehidupan selepas mati. Maksudnya dia melakukan perkara-perkara persediaan untuk dia mati. Itu orang cerdik. Sebab itu orang cerdik disebut bijaksana. Al-kayyis maksudnya ialah bijaksana. Kalau kita terjemahkan perkataan bijaksana dalam bahasa Melayu itu ialah bijaksana, iaitu sana itu merujuk kepada hari akhirat. Dan yang sebaliknya, wal ajiz, dan orang yang bodoh ialah orang yang mengikut hawa nafsu. Apa yang dikehendaki oleh diri, apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu, kalau kita ikut, dah kategori yang kedua, wal ajiz, iaitu orang yang bodoh. Jadi persediaan selepas mati itulah antara perkara yang disebut oleh Ibrahim Al-Khawwas, disebut oleh Zunnun sebagai perkara yang boleh membawa kepada syurga. Dan yang kelima ialah menghitung diri ataupun muhasabah diri, sentiasa hisab diri kita sendiri, sentiasa hitung diri kita sendiri, muhasabah diri sendiri sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri, orang kata audit bahasa modennya audit diri sendiri. Audit kita punya diri sendiri sebelum kita diaudit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 perkara yang disenaraikan oleh Zunnun di antara perkara yang boleh membawa kepada syurga. Yang ketiga itu yang termasuk tajuk malam ini, iaitu al-muraqabah. Kita sentiasa merasa diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amat dekat lagi kepada kita dengan tajuk ini pada ketika ini ialah apabila ada antara nama Allah Subhanahu wa taala ialah Ar-Raqib. Nama-nama Allah 99 di antaranya ialah Ar-Raqib, iaitu Tuhan yang Maha mengawasi, Maha memerhati, Maha meneliti, Maha mengawal dan sebagainya. Itu makna Ar-Raqib. Nama Allah sendiri yang Ar-Raqib.
Jadi kalau kita nak tengok tafsir nama Allah Ar-Raqib ni, saya petik daripada An-Nurul Asma fi Syarhil Asma'illahil Husna. Dia menyebut Ar-Raqib dialah Allah yang tidak lalai dan tidak tidur. Itu makna Ar-Raqib. Kita terjemah aja, pemerhati, yang maha memerhati, yang maha mengawasi. Tapi tafsiran bagi nama Allah ini ialah dialah Allah yang tidak lalai dan tidak tidur. Sifat maha melihat Allah meliputi setiap sesuatu yang hampir sebagai pemelihara, yakni sifat Ar-Raqib tadi itu yang hampir sebagai pemelihara dan yang dekat sebagai penyaksi. Allah menyaksikan. Dialah yang lebih dekat dari segala yang dirahsiakan. Dan ketika kesulitan, dialah yang maha menyahut segala seruan. Dialah yang memerhatikan segala di dalam hati, melihat segala rahsia. Dia yang mengetahui dan melihat, dan tiada yang tersembunyi daripada sebarang rahsia dan bisikan. Dan dialah Allah yang telah mendahului ilmunya atas segala makhluk, dan telah mendahului pengetahuannya segala yang baharu ke atas segala yang baharu dan perkara yang akan datang. Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir nama Allah Ar-Raqib. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun menyebut dalam surah Al-Baqarah, Allah kata wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah kamu wahai manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa sahaja yang ada dalam hati kamu. Fahdharu. Oleh itu awaslah, jagalah selalu. Dan kalau kita nak perhatikan kesan nama Allah Ar-Raqib tadi ke atas alam semesta ini. Ya, kesan nama Allah tadi, maksudnya bagaimana kesan nama Allah itu terhadap alam semesta ini. Kita dapat lihat, kita dapat memerhatikan Allah Subhanahu wa taala ni sentiasa mengawasi langit. Allah yang mengawasi, yang menjaga langit yang menjadi bumbung di atas kepala kita pada sampai hari ini. Di atas langit itu dengan bintang-bintangnya, dengan planet-planetnya, semuanya diawasi, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau satu jatuh ke atas muka bumi ini, berkecai bumi ini. Tapi tak, semuanya dijaga, berada pada paksi, pada orbit, dan tidak akan melencong ataupun berubah sedikit pun sehinggalah hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita nak tengok langit. Kalau kita nak tengok di bumi pun sama. Allah maha mengawasi, maha memerhati, maha mengawal, maha menjaga segala-galanya. Di laut, di bumi kita ada laut, dan laut itu airnya hanya berada ataupun berombak di tempat dia je, dalam laut je. Kalaulah terkeluar ataupun tidak diawasi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya air itu akan melempah, habis tenggelam daratan. Tak ada lagi kita bumi daratan yang tempat kita nak bergerak macam hari ini. Tapi itulah dia kesan daripada sifat Allah yang Ar-Raqib. Begitu juga dengan perjalanan siang dan malam, pertukaran bulan dan matahari, bintang dan matahari, semuanya itu diawasi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang melanggar paksi antara satu dengan yang lain sehingga menjejaskan kitaran alam ini. Dan begitu juga kita lihat bagaimana Allah memerhatikan di dalam hati kita. Tadi kita lihat langit, bumi, sekarang dalam hati kita. Tak ada benda yang terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Denyut jantung kita, darah yang beredar dalam perjalanannya ke setiap tubuh anggota itu, semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan sendiri, semuanya dalam peraturan dan juga sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah kita boleh perhatikan bagaimana Allah sentiasa mengawasi apa-apa jua yang terlintas dalam pemikiran kita. Pemikiran kita ini benda yang sentiasa bergerak. Manusia ini dia ada otak, ada akal, jadi dia sentiasa berfikir, dan lintasan-lintasan dan cetusan dalam pemikiran kita itu sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda yang kita dapat sembunyikan. Tak ada benda yang kita dapat sorok daripada pemerhatian Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu kata Zunnun lagi dalam ayat tadi, dia kata untuk kamu lebih memahami makna ar-raqib ini, untuk kita lebih memahami makna muraqabah, maknanya pengawasan Allah, pemerhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, ialah penekanan terhadap dua sifat Allah, iaitu as-sami' wal basir. Allah yang Maha mendengar dan Allah yang Maha melihat. Maknanya kita mesti menumpukan perhatian kita kepada sifat Allah yang Maha mendengar ini. Supaya apa? Supaya jangan sesekali Allah mendengar daripada kita ucapan-ucapan yang tidak baik, lintasan-lintasan di dalam hati yang jahat, yang maksiat, yang membawa kepada dosa. Dan yang kedua ialah al-basir, Allah yang Maha melihat. Supaya apa? Supaya tidak pernah Allah nampak kepada kita, daripada perbuatan kita ini, apa-apa yang bawa kepada maksiat dan yang bawa kepada dosa. Jadi ar-raqib, muraqabatullah, pemerhatian Allah Ta'ala, pengawasan Allah Ta'ala itu kita gabungkan dengan sifat ataupun nama-nama Allah, nama Allah As-Sami' dan Al-Basir. Sifat Allah As-Sami' dan Al-Basir itu untuk kita memahami makna al-muraqabah yang tepat dalam diri kita. Jadi mesti kita nak tahu apa hasil dia. Bila kita ada muraqabah, sentiasa merasa diri diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang, malam, cerah ke, gelap ke, orang nampak ke, orang tak nampak ke, kita rasa Allah memerhati kita. Bila kita rasa Allah memerhati kita, apa untungnya? Apa faedahnya? Atau apa hasilnya? Apa buahnya yang akan terhasil apabila kita merasa diri kita ini sentiasa diperhatikan oleh Allah dalam pergerakan kita, perbuatan kita, dan juga dalam diam kita, hati kita, akal kita. Apa hasilnya? Saya boleh gariskan 4, tapi sebenarnya ada lebih lagi. Ya, ada lebih lagi daripada itu. Tetapi asasnya ialah ada 4 hasil yang kita dapat fahami ataupun dapat memberikan faedah kepada kita apabila kita merasa diri kita ini sentiasa diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini sangat penting. Ya, perasaan muraqabatullah sangatlah penting kerana ia dapat membendung kita. Ia dapat menjaga kita. Ia dapat mengawal kita. Yalah macam seseorang katalah dalam satu jabatan, satu tempat kerja, kan? Kita ada pegawai kita ada bos kita, kan? Bos kita nampak kita. Ini kita panggil analogi lah. Macam tu lebih kurang. Bila bos nampak kita, mestilah kita akan buat kerja bersungguh-sungguh. Kita tak akan main-main. Berani kita main-main, bos nampak kita, kan? Macam guru dengan anak murid, kan? Kalau bagi homework balik buat kat rumah, tak siap-siap, melencong merata budak-budak tu. Tapi kalau guru bagi kerja depan mata, dia tunggu, tertonggok dia dekat situ, tak berhenti pen tu menulis sampai habis homework, kan? Jadi begitu. Allah Ta'ala, kita tak nampak Allah Ta'ala, kan? Al-ihsan, dalam al-ihsan, bagaimana kita nak mendefinisikan ihsan, ia terkait juga dalam tajuk muraqabah ni, iaitu kata Nabi SAW, anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Tapi sekiranya kamu tak nampak Allah, memang hakikatnya kita tak nampak Allah. Sebenar-benarnya Allah nampak kamu, Allah sentiasa melihat kamu. Jadi begitu. Kita merasakan diri kita ni dalam setiap kita nak buat apa-apa, kita rasa Allah nampak kita. Itu sangat penting. Baik. Jadi saya nak bagi tahu apa hasil dia, apa buah dia. Orang kata simar dia. Hasil daripada muraqabah yang pertama ialah ia akan menumbuhkan perasaan wara' dalam diri kita. Bila kita sentiasa menjaga diri, mengawasi bahawasanya Allah memerhati kita, kita awas bahawasanya Allah tengok kita, ia akan menghasilkan sifat yang pertama, iaitu dia akan menumbuhkan perasaan wara'. Wara' ni apa? Iaitu sifat ketakwaan dalam diri, yang mana ia akan menjauhi segala dosa dan perkara yang syubhat. Wara' ni ialah dia menjauhi perkara yang berdosa dan perkara yang syubhat. Itu hasil daripada apa? Hasil daripada wara', hasil daripada muraqabah, merasa diri sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan dalam kisah isteri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, namanya Fatimah bin Abdul Malik, anak kepada Khalifah juga. Fatimah bin Abdul Malik anak kepada Khalifah dan kahwin dengan seorang Khalifah juga, iaitu Umar bin Abdul Aziz, cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Fatimah binti Abdul Malik ini, masa dia kahwin dengan Umar bin Abdul Aziz, dia anak khalifah. Dia anak khalifah. Dah tentulah pernah hidup dalam kesenangan, kemewahan, serba-serbi, dikhadami. Maksudnya ada pembantu, ditolong oleh orang, diuruskan oleh orang. Tapi masa dia kahwin dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia kahwin dalam keadaan biasa-biasa saja. Sebab Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang sangat warang, sangat menjaga serba-serbi hal-hal harta benda dalam rumah tangga, betul-betul dijaga. Sehingga bila berkahwin dengan Umar bin Abdul Aziz ni, anting-anting, gelang emas, cincin-cincin, semuanya dijaga oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau boleh barang kemas yang kamu pakai, yang kamu bawa daripada keluarga ayah kamu ni, yang masuk ke dalam rumahku sekarang ni, kata khalifah, kita infakkan sahaja kepada Baitul Mal, supaya manfaatnya itu dapat kembali kepada orang Islam. Sampai macam tu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu si isterinya yang bernama Fatimah ini ikut saja, tak ada bantah, sebab dia ada warak dalam diri dia. Dia ikut, dia patuh kepada perintah suami dan juga perintah khalifah. Lalu hartanya itu diberikan kepada Baitul Mal. Emas, barang kemas yang dia ada dibagi kepada, perhiasan yang dia ada diberikan kepada Baitul Mal. Kemudian sampailah di hujung saat, sehingga kematian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, penjaga kepada Baitul Mal, khazin Baitul Mal itu datang kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau engkau mahu, sebenarnya barang kemas yang kau infakkan dulu tak dipakai pun, tak dilaburkan, tak digunakan pun untuk manfaat orang Islam, tetapi disimpan saja, sebab dia tahu ini adalah harta isteri khalifah, disimpan. Kemudian kata khazanatul Baitul Mal, kata penjaga Baitul Mal, kalau engkau mahu, aku akan pulangkan harta ni kepada kamu. Lalu apa jawab Fatimah? Ini kesan daripada muraqabatullah, kesan daripada berimannya dia bahawa Allah sentiasa memerhati. Dia kata apa? Wa ma kuntu la uti'ahu hayyan wala maitan wala a'sihi maitan. Aku ni bukanlah orang yang hanya patuh kepada khalifah semasa dia hidup dan akan menerhakai kepadanya selepas dia mati. Maksudnya apa? Khalifah hidup aku taat, khalifah mati pun aku taat. Jadi dia tak ambil harta tu. Hasil daripada apa tu? Waraknya dalam dirinya itu hasil daripada muraqabah. Orang sentiasa merasa Allah memerhatikan dan Allah sentiasa melihat apa yang dia buat. Itu yang pertama, warak. Yang kedua ialah as-samahah. Apa itu samahah? Samahah ialah pemurah, kedermawanan, sifat dermawan, sifat pemurah. Dan saya sebut dermawan pemurah keluar tabung masjid. Alhamdulillah, kena. Jadi orang yang sentiasa merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa pemurah. Dia rasa nak keluarkan apa saja yang ada daripada harta dia tu untuk diberikan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada pemurah juga saya nak ambil satu kisah Abu Hanifah dengan sahabat, dengan kawan dia, dengan jalis ni maksudnya orang yang selalu duduk belajar dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah ni terkenal dengan seorang ahli perniagaan. Dia seorang businessman. Tapi kawannya ni datang kepada Abu Hanifah, dia kata, wahai Abu Hanifah, aku perlukan sebuah pakaian sutera lah, aku perlukan baju sutera. Wallahu alam untuk tujuan apa kita tak tahu, tapi disebutkan dalam riwayat sahabat kepada Abu Hanifah ni, dia kata saya perlukan baju sutera. Lalu Abu Hanifah kata tak apa,
saya akan dapatkan untuk kamu. Abu Hanifah penjual pakaian. Lalu apa yang dibuat oleh Abu Hanifah? Selang tak sampai seminggu, Abu Hanifah datang jumpa dia. Ini baju yang sutera yang kamu mahukan. Hadza thawbu khazin alladhi turidahu, yang kamu mahukan. Lalu diberikan baju sutera tadi kepada kepada kawan Abu Hanifah. Lalu orang ini, sahabat ni pun tanya, berapa harganya? Harganya 1 dirham perak. Orang ini pun terkejut. Dia kata, janganlah main-main. Baju sutera mana ada 1 dirham? Baju sutera 20 dinar emas. 1 dirham tu maksudnya dirham perak, maksudnya murah. Murahlah sangat kan? Murah sangatlah 1 dirham perak. Lalu Abu Hanifah kata, tak, aku tak main-main. Kata Abu Hanifah, aku tak main-main. Kata Abu Hanifah, saya ada 2 helai pakaian tu. Saya beli pakaian tu, saya beli satu pakaian biasa, satu pakaian yang diperbuat daripada sutera. Tapi kedua-duanya itu saya beli dengan harga 20 dinar perak, 20 dinar emas dan sekeping dirham perak. Satu yang aku bagi kepada engkau ni, nilainya aku bagi 1 dirham je. Aku tak akan ambil untung ke atas kamu. Dan satu lagi telah aku jualkan dengan harga 20 dinar. Jadi nampak bahawasanya Imam Abu Hanifah dia tak akan ambil untung kepada kawan dia. Dia sentiasa pemurah kepada kawan dia. Macam mana dia boleh pemurah macam tu? Hasil daripada muraqabah. Wa ma kuntu li arbah alaika, ataupun wa ma kuntu arbaha ala jalisi. Aku tidak akan mengambil untung ke atas temanku, di atas kawanku. Jadi pemurah sangatlah. Kita kalau beli satu RM1, takkan kita nak jual RM1. Dah tentu kita up sikit, RM2, RM4 kan. Jadi Abu Hanifah menunjukkan contoh pemurahnya dia. Dia tidak akan ambil untung ke atas kawan dia. Baik, itu yang kedua, iaitu as-samahah. Kita ada sifat dermawan. Kerana apa? Kerana muraqabatullah. Kerana Allah sentiasa melihat dan mengawasi kita. Yang ketiga ialah tadhakkurul maut, mengingati mati. Bila kita ada muraqabatullah, sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa merasai diri diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan menghasilkan perasaan sentiasa ingatkan mati. Ingatkan mati ini benda yang sangat penting. Supaya apa? Kita terputus ataupun kita dapatlah mengawal sikit angan-angan kita terhadap dunia ini. Angan-angan kita terhadap dunia ini. Mengapa kita hidup? Kerana kita akan mati. Jadi kita bukan hidup kerana kita tak akan mati. Tak. Kita hidup kerana kita akan mati. Jadi apa kita nak buat dengan mati itu? Kita buat perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita. Seperti mana ada satu soal jawab yang berlaku di antara Fudail bin Iyad dengan seorang lelaki. Orang lelaki ni bertemu dengan Fudail bin Iyad. Fudail berkata kepada dia, berapa umur kamu? Jawab lelaki ni, umur saya 60 tahun. Kemudian dia kata kepada lelaki itu, sejak 60 tahun ini hidup kamu ni semakin dekat dan semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yalah, 60 tahun berbanding dengan Fudail bin Iyad pada ketika itu muda lagi daripada dia. Jadi dia kata kamu lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lelaki ni pun menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelaki itu bagi poin. Lalu Fudail bin Iyad pun bertanya kepada dia, adakah kamu tahu makna perkataan itu sebenar-benarnya? Yang kita duk faham tu terjemahan saja. Kita ini milik Allah dan kita hanya akan kembali kepada Allah. Itu terjemahan saja. Tapi Fudail bin Iyad nak ajar kita lebih sikit daripada tu. Dia kata, lelaki itu pun jawab, ya, aku tahu makna dia. Aku beriman bahawasanya aku ini milik Allah dan hamba Allah, dan kepadanya aku akan kembali. Itu terjemahan kata Fudail bin Iyad. Lalu Fudail bin Iyad beritahu, wahai orang yang tahu dia milik Allah dan hamba Allah dan tahu akan kembali kepada Allah, maka hendaklah dia tahu bahawasanya dia berada dalam genggaman Allah. Bila dia tahu bahawasanya dia berada dalam genggaman Allah,
Dia kena tahu bahawasanya Allah akan bertanyakan, Allah akan soal, Allah akan hisap segala benda yang Allah beri kepadanya. Dan bila dia tahu bahawasanya dia akan ditanya, akan disoal akan segala perkara yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka hendaklah dia mempersiapkan jawapan kepada setiap soalan. Itu sambungan syarahan oleh Fudail bin Iyad. Jadi kita bukan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sahaja. Kita tahu bahawasanya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan kita kena tahu lagi bahawasanya kita ini sentiasa berada dalam genggaman Allah. Dan bila kita yakin bahawa kita ini berada dalam genggaman Allah, kita kena yakin bahawasanya Allah akan tanya kita segala benda yang Allah bagi. Dan bila kita tahu bila kita yakin Allah akan tanya kita, maka kita kena siapkan jawapan, siap-siap terhadap apa yang Allah nak tanya. Lalu lelaki tadi pun berkata, jika begitu, apakah yang boleh menyelamatkan aku nanti? Kata Fudail bin Iyad, kamu hendaklah bertakwa kepada Allah dalam baki umur yang ada. Kalau 60, kita tak tahu berapa umur kita mati, tapi masih hidup, ya, itulah baki umur yang ada. Kamu kena bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan ampunkan segala kesalahan kamu yang lalu. Jadi itu poin dia, bahawasanya dengan sifat muraqabah ni akan membuahkan kita sentiasa mengingati mati. Dan lepas kita mengingati mati itu, menerusi dialog ini akan membawa kita kepada ketakwaan. Bila kita tak ingat mati, itu masalah. Bila kita tidak ingat mati, itu akan menjadi masalah bagi kita. Yang keempat, hasil daripada muraqabah, hasil daripada sentiasa merasa diri ini diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah ia akan menghasilkan sifat amanah, jujur, kejujuran, amanah, kesetiaan, ketelusan. Itulah maksud yang disampaikan. Apabila kita rasa diri kita diperhatikan, nescaya kita akan sentiasa amanah, jujur dalam setiap perbuatan kita. Orang yang pecah amanah bermakna dia lemah dekat muraqabatullah. Perasaan diri diawasi oleh Allah Ta'ala itu nipis, tidak menebal dalam diri dia, maka dia susah nak rasa Allah tengok dia, Allah nampak dia, Allah sentiasa awasi dan perhatikan dia. Lalu berlakulah pecah amanah dan sebagainya. Tapi bila perasaan muraqabatullah itu menebal dalam diri, maka akan lahirlah sifat amanah. Ini contoh yang sangat hebat kalau kita ambil dalam sejarah kehidupan Sayyidina Umar Al-Khattab. Apabila Sayyidina Umar ni, dia adalah khalifah yang diagung-agungkan sepanjang zaman. Ya, khalifah yang teragung, ya, memang agung sepanjang zaman. Kalau kita tengok kisah, kalau kita baca kisah, kalau kita tengok movie yang dibuat untuk menceritakan tentang keagungan kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab, memang kita akan terpegun. Tapi antara poin yang saya nak petik, nak sentuh di sini, ialah bagaimana sifat khalifah yang sentiasa berjalan-jalan. Bukan berjalan-jalan makan angin, berjalan-jalan melihat perihal masyarakat, perihal rakyat, bagaimana kehidupan rakyat. Khalifah Umar jalan sendiri dengan dia punya pembantu dia, khadam dia, nama Aslam. Sentiasa berjalan pagi, petang, siang, malam, sampai kurus. Umar Al-Khattab, kalau baca sejarah dulu masa muda, gagah, gemuk. Bukan gemuk, berisi. Tapi lepas jadi khalifah, sentiasa bergerak ke sana ke sini, kurus. Jadi apa yang dibuat oleh Khalifah Umar, Sayyidina Umar sentiasa berjalan di waktu malam, tengok apa keperluan rakyat dia, apa masyarakat perlukan. Pergi ke kemah, pergi ke dinding, pergi ke rumah orang, pergi jalan-jalan sampai satu malam Khalifah Ya'i, maksudnya dah rasa penat sikit malam ni, letih sikit, bersandarlah dia dekat satu dinding, satu tembok dia rumah, dinding rumah orang, dia sandar dekat situ. Tapi bukan tujuan untuk mengintai apa, tapi nak sandar, nak rehat sekejap dengan Aslam. Apa yang terjadi ialah berlaku perbualan dalam isi rumah tu. Maknanya ada seorang ibu dan seorang anak perempuan. Ibu tu menyuruh si anak perempuan ini untuk mencampurkan susu dengan air. Wa mazziqihi bil ma'. Maknanya ibu dia suruh anak perempuannya tadi tu cairkan susu tu. Banyakkanlah, maknanya susu yang pekat tu
tuang sikit air supaya jadi banyak, dapat untung. Itu menipulah. Itu dipanggil nak culas dalam perniagaan lah, nak menipu. Tapi benda tu orang kata bahasa kita moden sekarang ni panggil terkantoi, didengari oleh khalifah. Ibu tu suruh anak perempuan tu, tapi anak perempuan ni adalah anak perempuan yang bertakwa kepada Allah. Dia amanah, dia ada muraqabatullah. Dia kata apa? Ini perkara yang sangat ditekankan oleh khalifah, oleh Umar. Kita tak boleh buat macam ni. Disebut khalifah sentiasa menjaga keamanahan peniaga-peniaga di pasar. Kita tak boleh buat macam ni. Nanti kena tangkap dengan pengawas-pengawas ataupun muhasib pengawas-pengawas di pasar. Ibu dia kata apa? Tak apa, jangan risau. Khalifah di sana, kita di sini. Dia mana tahu? Takdir Allah Ta'ala, khalifah bersandar di dinding rumah dia. Macam mana nak cakap? Macam mana nak cakap? Jadi perbualan itu dengar jelas oleh khalifah. Lalu khalifah suruh Aslam, kau tanda rumah ni. Tanda rumah ni maksudnya, ingat, ini rumah yang berlaku perbualan antara ibu dan anak. Jadi si anak tu kata apa? Wahai ibu, kalau Khalifah Umar tak nampak sekalipun, tapi ketahuilah Allah nampak. Jadi benda tu didengari oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengar bahawa anak itu amanah, jujur, walaupun ibu dia kata khalifah tak nampak, Umar tak nampak, tapi Allah nampak. Di situ ada makna takwa yang sangat dalam, ada makna iman yang sangat tinggi dalam jiwa anak perempuan tu. Jadi apa yang berlaku? Balik Sayyidina Umar dengan Aslam balik. Esoknya mereka datang ke rumah tu. Datang ke rumah itu dan berlakulah perbicaraan lah antara khalifah dengan wanita tadi. Dan bila Sayyidina Umar kata, aku dengar apa yang kamu cakap semalam, habis. Dia pun mengaku, dia pun minta ampun, minta maaf. Lalu Sayyidina Umar tertarik dengan anak perempuan tadi. Lalu ditanya kepada penduduk pada ketika itu, siapa yang belum berkahwin? Semua orang cakap, mengaku saya dah ada isteri belum. Sampailah kepada anak Sayyidina Umar sendiri, Asim nama dia. Asim, akhirnya Asim lah yang menikah dengan wanita tadi. Daripada situ pernikahan Asim dengan wanita tadi yang solehah tadi itu, lahir 2 orang anak perempuan. Kemudian salah seorang daripada anak perempuan inilah yang menjadi ibu kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu yang menjadi cicit kepada Sayyidina Umar. Jadi apa dia tu? Amanah tu. Daripada mana datang amanah tu? Amanah itu bukan boleh diajar-ajar begitu saja. Amanah itu datang daripada muraqabah. Sifat muraqabah, sentiasa rasa diri diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada muraqabah, susah nak dapat sifat amanah itu. Baik. Dan yang terakhir, beberapa pesanan daripada Abu Darda. Abu Darda kata, sesungguhnya seorang hamba yang bersendirian melakukan maksiat kepada Allah, maknanya dia duduk sunyi-sunyi, senyap-senyap, kemudian dia lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan campakkan kemurkaannya ke dalam hati orang-orang yang beriman, sedangkan dia tak tahu bahawasanya Allah dan orang-orang beriman semuanya murka kepada dia, marah kepada dia. Kita tak tahu. Kita sorok-sorok buat kejahatan, kita kata orang tak nampak. Tapi kita lupa bahawasanya kita telah menjadikan Allah itu yang selemah-lemah melihat, sedangkan Allah itu maha melihat, tapi kita menyangka Allah tak melihat. Tapi Abu Darda kata, kalau kamu buat maksiat dalam senyap, dalam sunyi, Allah akan campakkan kemurkaan Allah ke dalam hati orang beriman, semua orang akan marah kepada kamu. Dan maka hendaklah kalian perhatikan apa yang telah aku gariskan, maknanya apa yang disebutkan oleh Abu Darda. Dan jangan kamu cuai semasa kamu bersendirian, kerana setiap amal itu akan dinilai berdasarkan kepada niat, dan balasan yang kepada amal itu akan dikurniakan oleh Allah berdasarkan kepada keikhlasan hati. Itu pesan Abu Darda, supaya kita sentiasa muraqabatullah, sentiasa ingat bahawasanya Allah mengawasi dan memerhatikan kita. Dan begitu juga pesanan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun menyebut satu kisah yang mana ada seorang guru ni, dia nak didik anak dia tentang muraqabah. Dia nak didik anak murid dia bagaimana merasai diri itu sentiasa diperhati, dilihat oleh Allah. Lalu dia kata, nah, ambil seekor burung dan sebilah pisau. Semua anak murid diberi seekor burung dan sebilah pisau. Kemudian guru ni, syekh ni kata kepada anak-anak murid dia tadi, pergilah kamu sembelih
burung tadi itu di mana tempat yang tidak ada sesiapa pun melihat. Lalu orang yang budak anak-anak murid yang lain semua pergi sembelih. Semua pergi sembelih, lepas tu patah balik. Bawa burung dah mati terkulai. Tiba-tiba ada seorang budak aja datang depan Tok Guru ni, dia kata burung dia hidup. Dia tak sembelih burung tu. Lalu Syekh ni tanya, kenapa burung kamu hidup? Malakah hadha? Kenapa kamu tak sembelih burung ni? Lalu budak ni pun menjawab, aku tidak menemui tempat yang tidak diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Itu jawapan dia. Maksudnya dia tak jumpa tempat yang Allah tak nampak. Tak ada tempat yang Allah tak nampak. Sebab ayat Tok Guru tadi itu, sesiapa pun, maksudnya termasuk Allah, bukan manusia saja. Jadi fahamlah bahawasanya di mana saja kita berada, apa saja kita buat, apa saja yang terlintas dalam hati kita adalah perkara yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, bila kita sentiasa merasa diri kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia akan membuahkan rasa takut kepada Allah Taala. Kita rasa malu. Antara hasil-hasil yang tak disebut tadi ialah kita akan rasa malu bila kita dalam keadaan yang tidak elok, bila kita melakukan perkara yang tidak elok. Kemudian muraqabah ini bermakna kita ingat bahawa Allah Maha mendengar dan melihat kita. Dalam kita bergerak atau tidak bergerak, dalam diam atau kita jaga, itu semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita rasa diri kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan menumbuhkan perasaan wara' tadi, perasaan amanah, perasaan perasaan kita pemurah, dan juga perasaan kita yang sentiasa mengingat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan kita. Jadi saya rasa perkongsian kita pada malam ini cukup sampai di situ. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita sifat muraqabah ini dengan kita memahami maksud, memahami maksud sifat Allah As-Sami' dan Al-Basir. Sentiasa Allah mendengar apa yang kita ucapkan dan sentiasa Allah melihat apa saja yang kita buat, maka di situ insya-Allah akan menumbuhkan rasa muraqabah. Dan bila kita ada rasa muraqabah, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melakukan perkara-perkara yang baik-baik saja insya-Allah. Beri laluan kepada azan. Allahu Akbar.
Baik, sebagai kesimpulannya ada 7 perkara yang saya nak simpulkan di sini. Yang pertama ialah sentiasalah kita merasa diri bahawa Allah memerhatikan kita setiap masa dan tidak ada perkara yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, istiqamah, berusaha gigih, merasa diri diperhatikan oleh Allah, mengingati mati dan muhasabah diri adalah perkara yang boleh membawa kepada syurga. Yang ketiga, muraqabah bermakna kita ingat sentiasa bahawa Allah sentiasa mendengar dan sentiasa melihat apa akan percakapan dan perbuatan kita. Yang keempat, bila dalam diri kita sentiasa ada perasaan diperhatikan oleh Allah, ia akan menumbuhkan perasaan wara' dalam diri, iaitu menjauhi segala dosa dan juga perkara yang syubhat. Yang kelima, bila dalam diri ada rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan menumbuhkan perasaan dermawan ataupun pemurah kepada manusia, seperti mana kita ambil daripada kisah Abu Hanifah tadi. Yang keenam, bila kita rasa diri kita sentiasa diperhatikan oleh Allah, ia akan menumbuhkan perasaan ingatkan kematian, kerana ianya akan mengurangkan perasaan minat hawa nafsu kita ini kepada dunia. Dan yang ketujuh ialah bila rasa diri kita ni sentiasa diperhatikan oleh Allah, ia akan menumbuhkan sifat amanah, akan melahirkan sifat amanah dan kejujuran dalam diri, kerana yakin Allah melihat dan mendengar akan segala yang kita lakukan. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini akan menambahkan pengetahuan kita tentang agama dan akan pulihkan ataupun menambahkan lagi kebaikan dalam hati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, ya Sami' ya Basir, Engkau Maha mendengar lagi Engkau Maha melihat ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah, yang kami sengajakan, yang kami sembunyikan atau yang kami terang-terang lakukan. Oleh itu ya Allah, apalah kiranya Allah Engkau ampunilah dosa kami, kesalahan kedua ibu bapa kami, adik abang kami, sahabat-sahabat kami, rakan-rakan kami, guru-guru kami, anak murid kami dan sekalian umat Islam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pemudahkanlah segala urusan kami ya Allah, dalam kehidupan kami ya Allah, urusan rezeki kami, urusan ilmu kami, urusan pendidikan kami, urusan anak-anak kami, urusan saudara mara kami, segala urusan yang berkaitan kehidupan kami di dunia dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.